Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lagi subjek bahasa Arab tentang al-jumlah ataupun lebih dikenali dalam bahasa Inggeris sentence. Di dalam bahasa Arab terdapat dua jenis jumlah. Okey, kita akan mempelajari tentang dua jenis jumlah. Jumlah yang pertama ialah jumlah al-ismiyah, yang kedua ialah jumlah fi'liyah. Dari segi terjemahannya, al-jumlah al-ismiyah lebih dikenali dengan nominal sentences ataupun nominal sentence, dan al-jumlah al-fi'liyah lebih dikenali sebagai verbal sentence. Apakah yang dimaksudkan dengan al-jumlah al-ismiyah ataupun nominal sentence? Al-jumlah al-ismiyah ialah perkataan di awal ayat itu dimulakan dengan isim ataupun kata nama ataupun kata benda. Maka apa-apa jumlah ataupun sentence dimulakan dengan kata nama dipanggil dalam bahasa Arab al-jumlah al-ismiyah. Perkataan di awal ayat dinamakan sebagai mubtada, iaitu ayat yang perkataan yang pertama. Perkataan pertama di awal ayat itu dipanggil sebagai mubtada. Adapun kalimat ataupun perkataan yang kedua selepas mubtada itu dipanggil sebagai khabar. Khabar ialah untuk menerangkan kalimat yang di awal, iaitu mubtada. Kalau kita melihat contoh di sini, Muhammadun qa'imun fil fasli. Muhammad adalah kata nama. Qa'imun juga pun kata nama. Tetapi apakah perbezaan di antara dua kalimat ini? Muhammad peranan dia sebagai mubtada, qa'imun sebagai khabar. Jadi qa'imun menjelaskan keadaan Muhammad ini apa? Muhammad berdiri fil fasli, di dalam kelas. Ini adalah contoh bagi muzakkar ataupun dalam bahasa Inggrisnya ialah maskulin. Contoh yang kedua ialah contoh feminin ataupun untuk muannas, iaitu Fatimatu qa'imatun fil fasli. Fatimah berdiri di dalam kelas. Sekiranya kita melihat dua ayat di sini, ada perbezaan. Contoh kita lihat khabarnya. Di sini Muhammad kata nama, Fatimatu pun kata nama. Kita lihat khabarnya. Khabarnya qa'imun, khabar yang kedua adalah qa'imatun. Jadi di sini kita harus mengingati sekiranya mubtada'nya muzakkar, khabarnya pun mengikut sifatnya iaitu muzakkar. Kalau mubtada'nya bersifat muannas ataupun feminin, maka khabarnya pun mengikut sifat mubtada'nya iaitu feminin ataupun muannas dalam bahasa Arab. Sekarang kita melihat jumlah yang kedua ataupun sentence yang kedua, iaitu verbal sentence ataupun dalam bahasa Arabnya ialah al-jumlah al-fi'liyah. Apakah yang dimaksudkan dengan al-jumlah al-fi'liyah? Al-jumlah al-fi'liyah perkataan yang dimulakan pada awal ayat itu dengan fi'il ataupun kata kerja. Jadi kalau ada satu ayat dimulakan awal ayat itu dengan kata kerja, maka dipanggil sebagai jumlah fi'liyah ataupun verbal sentence. Maka dalam jumlah fi'liyah terkandung fi'il tambah fa'il tambah maf'ulun bih. Fi'il tak kisah sama ada fi'il tersebut adalah fi'il madhi ataupun dalam bahasa Inggrisnya past tense ataupun fi'il mudhari' atau dalam bahasa Inggrisnya iaitu present tense. Di sini saya sertakan dua contoh yang feminin ataupun muannas dan contoh maskulin ataupun dikenali sebagai muzakkar. Okey, di sini contoh pertama ialah akalat. Akalat Fatimatu al-khubza. Akalat adalah fi'il madhi. Fatimah adalah fa'il. Fi'il madhi bermaksud past tense. Fatimah adalah fa'il ataupun dikenali sebagai pelaku atau subjek kepada perbuatan yang dilakukan. Al-khubza adalah maf'ulun bih. Terjemahan di sini, akalat Fatimatu al-khubza. Fatimah telah makan roti. Jadi maf'ulun bih ini adalah objek ke atas perbuatan makan si Fatimah itu. Maka Fatimah telah makan roti. Contoh yang kedua ialah akala Zaidun ar-ruzza. Akala adalah fi'il madhi iaitu past tense. Zaidun adalah fa'il dikenali sebagai pelaku ataupun subjek kepada perbuatan makan orang ataupun orang. Ar-ruzza adalah maf'ulun bih. Jadi Zaidun telah makan nasi.
Baik, sampai di sini sahaja penjelasan kita tentang al-jumlah ismiyah dan jumlah al-fi'liyah. InsyaAllah pada masa akan datang kami akan menjelaskan lebih detail lagi tentang bab al-jumlah fi'liyah dan al-jumlah al-ismiyah. Jangan lupa selepas menonton video ini tekan butang subscribe, like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.